kita boleh teruskan kepada topik 2 hari ni, iaitu topik 1. Topik 1 hari tu ada masalah tak? Ada masalah tak topik 1 itu? Setakat ni tiada. Ya, ada, saya nak tanya soalan. Okay. Tolong bagikan saya salah satu daripada bidang yang terlibat dalam perancangan bandar dan wilayah ni selain daripada perancang bandar. Arkitek, Okay. perubahan, Penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan bangunan. Perkhidmatan bangunan. perkhidmatan. Perkhidmatan bangunan. Okay. Kalau agensi pula yang terlibat dalam perancangan bandar ni? TM, Yes. KBT. KKM, Yes. Okay. Okay. uh, Okay. Okay lah tu, okay lah. Dah faham lah tu. Okay, last question. Kenapa pentingnya kita belajar tentang perancangan tapak? Siapa boleh jawab? Senang je tu. Kenapa kita guna belajar tentang perancangan tapak? Kamu boleh jawab sendiri bila kamu punya ni. Tak payah nak rujuk. Mengekalkan dalam cerita. Okay, salah satunya lagi. Yang paling senang, yang simple je. Untuk mengelak pembaziran guna tanah. Yes, salah satunya. Okay, tapi ayat yang paling simple yang kamu nak tahu, kenapa kita kena belajar perancangan tapak? Supaya tapak yang kamu rancang tu teratur dan tidak berlakunya pembaziran ruang. Okay, so saya rasa kamu faham apa yang saya bagi tahu minggu lepas. So hari ni kita sambunglah untuk next topik. Next topik ni adalah berkenaan dengan site inventory. Inventory tapak. Okay, inventory tapak ni di mana proses dalam tu terlibat adalah site planning, site analysis, site visit. Okay, semua tu termasuk dalam site inventory ataupun kita panggil inventory tapak. Okay, inventory tapak. Sebab salah satu benda yang termasuk dalam inventory tapak adalah site analysis. Okay, site analysis ataupun analisis tapak. Analisis tapak ni berlaku setelah kamu balik daripada site visit. Okay, bila kamu dah balik daripada site visit, secara tak langsung kamu dah kumpul pelbagai data semasa kamu berada di site. Okay, di samping tu juga kamu dah baca macam-macam laporan yang berkaitan dengan tapak kamu. Okay, nampak tak dekat kamu punya skrin? Keluar tak? Nampak Wan? Okay, good. Okay, so inventory tapak ni, site analysis ni adalah is an inventory complete as a preparatory step to site planning, a form of urban planning which involve research, analysis and synthesis. Okay, kamu ingat tak mana kita dapat perkataan research, analisis dan synthesis? Dia adalah berkaitan dengan apa? Eksperimen. Pasal sains. Apa? Pasal sains. Okey, selain daripada tu, dekat mana kita dengar? Minggu lepas kita ada dengar pasal, saya ada bagi tahu kamu tentang research, analysis and synthesis. Apa benda research, analysis and synthesis ni? Dia merupakan apa? Tak jelas lah suara kamu. Fasa merancang tapak. Ya, fasa dalam merancang tapak. Kita ada fasa research, kita ada fasa analisis dan juga sintesis.
Ini jugalah yang berlaku di dalam proses perancangan bandar. Okay, so dalam analisis ni, dia adalah merupakan inventory lengkap. Inventory lengkap sebagai langkah persediaan untuk merancang sesuatu tapak. Ini saya bagi translation daripada ayat ni. Okay, dia menentukan bentuk perancangan bandar di mana dia melibatkan fasa 3 fasa ni. Okay, fasa research, fasa analisis dan juga fasa sintesis. Kalau ikutkan site analisis ni, dia berada di dalam fasa analisis lah, di mana dia analyse semua data-data yang dia dapat daripada lawatan tapak, daripada pembacaan dia, daripada report-report yang sedia ada. Okay, itu kita panggil sebagai analisis tapak. Kita apa orang kata, kita dah dapat tu, kita kaji, kita cari jalan penyelesaian, itu adalah merupakan proses analisis. Okay, so site analisis ni dia merangkumi architecture punya bidang, landscape, engineering, real estate development, economy, urban planning disiplin. Okay, semua benda yang ni, yang tersenarai ni kita akan tengok semasa kita menganalisis tapak. Okay, dan juga site analisis ni adalah merupakan elemen in site planning and design. Dia merupakan salah satu elemen dalam perancangan tapak dan juga dalam mereka bentuk tapak. Okay, ini adalah perkara-perkara yang kamu akan tengok semasa kamu buat analisis. Kamu akan tengok topografi, kamu akan tengok dia punya geographic location, kamu akan tengok dia punya plan material, water, climate, semua tu kamu tengok. Sampai kan orientasi matahari pun kamu akan tengok. Okay, matahari tu terbit di mana, terbenam di mana, kamu kena sediakan plan orientasi matahari. Dah mula buat belum dalam kamu punya studio? Belum lagi. Belum lagi buat. Belum lagi. Sekarang ni fasa mana kamu? Kamu sekarang buat apa dalam studio kamu? Baru nak masuk projek 2. Projek 2 apa? Projek yang nak kena pergi kat site lah. Itulah kamu dah start dah tu. Okay, selepas kamu balik daripada site, kamu akan masuk analisis, proses analisis. Di mana perkara-perkara yang saya sebut tadi lah, kamu kena tahu tentang topografi tapak kamu, kamu kena tahu apa sumber air di dalam kawasan kajian kamu, lepas tu apa yang ada di tapak kamu. So, semua tu kamu akan kaji dalam site analisis, dalam fasa analisis. Kita panggil dia sebagai fasa analisis. Sebelum tu mesti kamu cari apa isu dan masalah berkaitan dengan kawasan kajian kamu kan. Kamu cari apa sejarah kawasan kajian kamu, apa latar belakang kawasan kajian kamu. Itu kita panggil, dia berada dalam fasa research. Okay, bila kamu pergi site dan kamu balik site, kamu berada di dalam fasa analisis. Dan kamu tak akan terlibat dalam fasa sintesis. Kita sebagai perancangan bandar sampai tahap analisis dan kita menasihatkan orang atasan kita ataupun ahli politik ataupun siapa ketua kamu, adakah perancangan ni sesuai, perancangan ni tak sesuai. Tapi sama ada dia nak diimplementkan atau tidak bukan kuasa kita sebagai seorang perancang bandar. Okey, tugas kita apa? Merancang. Merancang dan juga menasihati orang atas kita. Pembangunan mana yang sesuai, pembangunan mana yang tidak sesuai untuk dibangunkan. Okay, sama ada orang atas kamu tu, orang atasan tu means siapa ketua dalam negeri tu ataupun ketua dalam negara tu. Sama ada dia nak dengar nasihat kamu ataupun tidak, itu adalah atas keputusan dia lah. Kita sebagai merancang dan juga menasihati. Okay, bila masuk fasa sintesis ni, tu bukan lagi kita tak terlibat dah. Kita tak terlibat dalam proses untuk mengimplementkan benda tu. Okay, faham tak kelas? Faham tak? Faham.
What? Ada yang tak faham tak setakat ni nak tanya? Sebelum saya pergi lebih jauh, kamu tanya. Setiap kali apa yang saya terangkan kamu tak faham, kamu kena tanya. Okay, kalau tak ada soalan, maksudnya kamu faham lah apa yang saya cakap. Okay, sebab tu kadang-kadang bila kita tengok, kita merancang di peringkat di peringkat perancangan bandar, kita merancang, kita nak letak ni, kita nak letak ni. Tapi bila tiba masa untuk benda tu menjadi kenyataan, kita tengok apa yang kita sepatutnya letak tu tak ada. So kita tak boleh nak argue lah benda tu, sebab bukan kita yang mengimplementkan benda tu. Okay kelas, kalau kamu kena ingat apa tugas-tugas kamu kalau kamu masih lagi nak kekalkan kamu punya ni sebagai seorang perancang bandar. Okay, next adalah goal ataupun matlamat analisis, site analisis ni. Setiap apa yang kita buat ada matlamat. So sama juga dengan analisis tapak ni, ada juga matlamat ataupun tujuan dia. Okay, first adalah to achieve a successful design. Okay, untuk mencapai mereka bentuk yang sukses, yang berjaya. Okay, site analysis is must and should be done carefully. Analisis tapak ni tak boleh buat secara tergesa-gesa. Dia kena buat secara berhati-hati. Sebab bila kamu buat tergesa-gesa, mungkin ada benda yang kamu terlepas pandang. Ada elemen atau faktor yang kamu terlepas pandang. Jadi, bila nak merancang, benda tu sepatutnya menyelesaikan masalah, dia dah tambah pula masalah lain. So, kamu kena ingat, bila kamu buat site analysis, you must do carefully. Okay, class? Next adalah matlamat seterusnya ataupun tujuan seterusnya kita menjalankan analisis tapak adalah site analysis involve taking an inventory of site element and analyzing this factor relative to the client needs and aim. So, faktor apa benda yang kamu rancang, elemen apa yang kamu nak letak, kenalah mengambil kira kamu punya client needs and aim, apa kehendak dan juga apa yang klien kamu nak capai. Okay, apa yang kamu rancang adalah untuk orang yang berada di situ. Jangan merancang secara syok sendiri. Okay, kamu tak penuhi pun klien needs and aim ni. So salah lah. Sebab kamu merancang untuk orang yang berada di situ, bukan merancang untuk orang yang berada di tempat lain. Okay, kelas yang next. Gather relevant information about the properties of the site, from topography to climate to wind pattern and vegetation. Okay, masa proses site analysis ni, kenapa kita buat site analysis? Untuk kita dapatkan maklumat yang relevan berkaitan dengan apa yang ada di atas tapak kamu. Okay, daripada dia punya topografi sampailah dia punya climate. Climate ni apa? Apa climate? Cuaca. Yes, cuaca sampailah kepada bentuk angin tu macam mana, wind pattern, angin tu dia bertiup daripada mana ke mana, semua tu kamu kena tahu. Dan juga vegetation, apa tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Okay, sampai ke tahap tu kamu kena kaji, analisis, kamu kena buat analisis. Maklumat-maklumat tu kamu kena ada. So masa kamu kena pergi tapak, kamu kena buat dulu checklist. Apa senarai-senarai yang kamu nak kaji. Dan bila kamu balik dan buat analisis, bila dah ada checklist tu tak adalah kamu punya maklumat tu tercicir. Okay, sampai kamu kena tengok tu angin tu bertiup daripada mana kat kawasan tu. Kenapa penting ni kita tahu arah angin ni, tiupan angin ni, kenapa? Untuk pengaliran angin.
Yang tak Yes. melintang. Betul. Okey, itu salah satu sebab dia berlaku. Okey, kalau matahari pula, kenapa kita kena tahu matahari terbit daripada mana? Apa ni? Tenggelam dekat sebelah mana? Kenapa penting kita dapatkan maklumat tu? Untuk tujuan apa tu? Siapa boleh jawab? Untuk tujuan apa kita tengok orientasi matahari? Okay, itu salah satu sebab dia kita tengok orientasi matahari ni. Satu, untuk tujuan pencahayaan. Lepas tu kamu perasan tak, rumah kamu dia akan panas waktu bila? Rumah kamu panas waktu bila? Sekarang ni panas tak? Siang. Yang ni malah waktu siang. Sejuk. Terkenal. Sejuk. Maksud saya Hari. cahaya matahari tu dia start masuk ke dalam rumah kamu waktu pagi ke waktu petang? Ingat. Waktu petang. Petang. Ada rumah Hari. yang masuk Tengah hari. cahaya matahari waktu petang. Ada rumah yang Tengah hari. masuk tengah hari. Ada yang waktu pagi lagi dah masuk. Okey, sepatutnya bila kita nak buat pemilihan ataupun nak buat rumah ke nak beli rumah ke, seelok-eloknya kita pilih rumah yang menerima cahaya matahari di waktu pagi berbanding dengan rumah yang kamu terima matahari pada waktu petang. Dia akan menyebabkan rumah kamu tu lebih panas pada waktu malam. Okey? Lepas tu kalau rumah yang kita dapat cahaya tu waktu pagi, itu baguslah sebab cahaya waktu pagi tu dia mengandungi vitamin D untuk orang yang di dalam rumah. Okey, tak payahlah kamu nak sampai nak keluar untuk dapatkan vitamin daripada cahaya matahari. Itu adalah salah satu tip macam mana kita nak pilih bila kita nak buat rumah ataupun kita nak beli rumah. Sebab tu pentingnya kita kena tengok cahaya matahari tu terbit pukul berapa dekat kawasan kamu dan dia akan terbenam pukul berapa dekat kawasan kamu. Okay, itu salah satu sebab kenapa. Okay, kalau boleh elak kalau dah beli ataupun buat rumah yang akan menerima cahaya matahari pada waktu petang. Sebaik-baik. Okay. Tapi saya tak kata salah. Itu kalau perancangan bandar ni dia tak ada salah. Betul. Dia adalah ayat yang sesuai, dia adalah sesuai ataupun tidak. Okay. Okay tak? Faham? Faham buat. Kita tak boleh kata perancangan kau salah lah, letak masjid ni salah, letak surau ni salah, letak sekolah ni salah. Tak boleh. Dia tak ada salah betul je. Dia adalah sesuai ataupun tak. Sesuai tak kamu nak letak sekolah kat sini? Sesuai tak kamu nak letak pasar raya kat sini? Okay? So itu ayat untuk perancangan bandar ni. Okay, next. Untuk tadi kita dah sampai mana? Gathering level information kan? Okay, next adalah analyze these visual features and incorporate them into the design. Maksud dia kita analisis semua ciri-ciri yang terlibat di dalam kawasan tapak kamu dan gabungkan dia ke dalam satu reka bentuk. Faham tak ni? Okay, bila kamu dah kaji, dah analyse semua ciri-ciri atau elemen atau faktor-faktor yang ada di dalam tapak kamu, barulah kamu boleh gabungkan dia menjadi satu reka bentuk bandar ataupun satu kawasan kajian yang baru. Okey, dah tengok dah dia punya matahari macam ni, arah angin macam ni, dia punya aliran sungai dia macam ni pula, jalan sedia ada dia macam ni. Okey, bila dah tahu semua tu, kita analyse. So masa tu lah kita boleh decide apa yang sepatutnya kamu letak dan apa sepatutnya kamu tak perlu letak. Okay, itu berlaku selepas proses analisis. Okay kelas, paling simple yang kamu perlu ingat, analisis adalah proses di mana kita mencari penyelesaian untuk setiap masalah yang wujud di awal-awal kajian kamu.
Itu dah titik. Kalau kamu ingat tu, kamu akan ingat lah sampai bila tu. Okey, setakat ini ada soalan? Tolong kemukakan soalan. Ada soalan tak? Wood, ada soalan? Kapan? Faham tak Wood? Setakat ni faham Fan. Apa yang kau faham? Cuba terang tadi. Okay, so maklumat site planning ni adalah untuk capai reka bentuk yang berjaya, dan analisis ni kita tak boleh buat secara tergesa-gesa kerana dia akan ganggu. So kena buat hati-hati. Okey, so kamu faham tak kalau kamu masih lagi dalam bidang ni selepas kamu habis belajar ni, apa sebenarnya tugas kamu sebagai seorang perancang bandar? Apa tugas kamu? Siapa boleh jawab? Azalizah. Azalizah ada tak? Ada saya. Masak. Azalizah. Apa tugas kamu ni sebagai seorang perancang bandar? Selain kamu merancang tapak kamu, apa tugas kamu? Adakah kamu yang akan implementkan kawasan tu, apa yang kamu rancang tu untuk jadi kenyataan? Ataupun kamu sebagai apa? Azalizah, kamu ada dekat situ? Ada pun. Tapi saya tak tahu nak jawab. Tak tahu kenapa kau tak tahu nak jawab. Kau faham ke tidak apa yang saya cakap tadi? Apa yang saya sampaikan daripada mula sampai dah takat ni, kamu faham tak? Faham. Faham. Apa yang kamu faham salah satunya? Apa yang kamu faham? Azalizah ni nak panggil apa? Azhar. Ya pun. So bagi tahu saya salah satu benda yang kamu faham tentang apa yang saya cakap tadi. Apa dia? Site analisis ni adalah untuk menentukan bentuk perancangan bandar yang melibatkan 3 fasa, iaitu research, analisis dan sintesis. Tu kau baca kan? Tapi kamu faham lah yang tu? Okey. Saya nak tanya Aiman. Okey, boleh tutup speaker kamu. Aiman. Dia saya buat. Faham ke tidak Aiman? Faham sikit je. Kenapa sikit Aiman? Sebab mana yang kamu tak faham? Yang Puan ada kata pasal yang site topografi tu, dia dari situ. Kenapa? Sebab kamu tak boleh nak gambarkan benda ni sebab kamu belum melakukannya. Kamu belum lagi ke site, kamu tak tahu. Kalau dari segi topografi ni, apa yang kamu nak tengok? Kamu rasa? Nak tengok apa? Tengok. Nak tengok apa kalau kita kata daripada segi topografi? Apa maklumat yang kamu nak cari daripada segi topografi ni? Keluasan tanah. Keluasan tanah kita tak masuk dalam topografi. Selain daripada tu yang kamu tahu, kamu belajar geografi tak sebelum ni? Belajar. So apa yang maklumat yang kamu boleh dapat daripada topografi? Pernah tengok topografi plan tak? Pernah. Apa yang kamu boleh dapat maklumat dari situ? Dapat pertama sekali dia macam ada nombor dekat
sebelah tepi tu. Start tepi tu cari nombor kan. Okey, nombor tu buat apa? Nombor tu bukan dia macam saya nak cakap kalau satu jalan tu dia macam dapat mengukur lah berapa panjang tu dalam ukuran meter dengan ukuran sebenar. Okey, tak apa Ahmad. Saya nak tanya yang lain. Siapa yang tahu apa yang kita akan dapat daripada topografi ataupun topografi plan? Apa yang kita nak tengok? Apa maklumat yang kita nak cari yang berkenaan dengan topografi? Siapa boleh jawab? Ketinggian tanah. Yes, salah satunya. Next, apa lagi? Daripada segi aspek topografi, apa benda yang kita nak cari, data apa yang bila kita pergi site nanti, apa aku nak cari tentang topografi dia? Dah blur. Okay, salah satu ni kamu nak cari ketinggian tanah. Lagi? Selain daripada tu, Faris? Tengok tanah tu mendatar atau ada berbukit. Yes. Lagi? Jenis tanah. Jenis tanah. Okay, good. Lagi apa lagi yang kita boleh dapat daripada topografi ni, maklumat tentang topografi ni? Jenis-jenis tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan pun kita boleh nampak dalam peta tu juga. Okay, berdasarkan bila ketinggian bangunan. Tapi kalau maklumat berkenaan topografi ni dia lebih nak tahu tentang, kamu akan tahu nanti kamu akan tahulah dia akan tentang ketinggian kawasan kamu, sama ada dia curam ke, dia rata ke, dia landai ke, dia bercerun ke. Itulah maklumat-maklumat yang kamu akan cari daripada segi topografi aspek. Okey, tak apa, kita pergi lebih detail lagi tentang element of site analysis. Okey, dalam element of site analysis ni lah kamu akan tahu apa benda yang kamu nak analisis, apa benda yang kamu nak cari maklumat kat tapak kamu tu. Okey, first, tolong bagi perhatian ni. Dia ada banyak yang ni, dia ada berapa Dia ada lebih kurang banyak juga nanti saya. Tapi kita habiskan yang ni untuk hari ni. Okay, so dengar, kamu boleh dengar elok-elok. Element of site analysis ini adalah perkara-perkara yang kamu akan analyse dalam analisis tapak kamu. Perkara-perkara ataupun benda-benda yang kamu akan cari dekat kawasan kajian kamu. Kamu balik studio, kamu akan analisis maklumat dan inilah yang kamu akan presentkan data. Yang kamu akan persembahkan data kamu. Okay, first, benda yang kita akan tengok adalah dari segi location ataupun lokasi. Okay, the site should be related to existing road and landmarks. Okay, tapak kamu tu sepatutnya dia perlulah relate dengan jalan sedia ada dan juga ada landmark kat situ supaya orang boleh tahu macam mana nak sampai ke tapak kamu. Okay, dia punya time and distance from major nodes should be recorded. Okay, masa kamu buat site visit nanti kamu kena record lah dia punya masa dan juga dia punya jarak daripada satu kawasan tumpuan kepada satu kawasan tumpuan yang lain. Okay, berapa lama dia mengambil masa nak sampai. Contohnya tapak kajian kamu dekat Polymas lah contohnya. Kamu nak kaji ataupun kamu nak buat kajian dekat Polymas dan Polymas adalah tapak kajian kamu. So kamu perkara pertama yang kamu kena tahu, kamu kena pastikan ada tak dekat kawasan tapak kamu tu jalan sedia ada. Okay, kalau ada, okay. Okay, ada tak kawasan kajian kamu landmark ataupun mercu tanda yang boleh kita tahu sekarang ni kita dah berada di tapak kajian kita. Contohnya kita jadikan IPDA yang sebelah dengan Polymas tu sebagai landmark kawasan kajian kamu. So kamu dah dapat landmark dan kamu dah tahu dah adanya existing road dalam kawasan kajian kamu. So kamu boleh tick. Okay, kemudian kamu kena record masa dan juga jarak daripada Polymas nak pergi ke Pekan Jitra berapa.
Okay, selain tu apa lagi pusat tumpuan yang ada di Citra ni? Tasik. Okay, daripada Polymas nak pergi ke Tasik, berapa masa dan juga berapa jarak. So kena record. Okay, untuk kita tahu location. Untuk kita tahu daripada kita boleh sampaikan masa presentation nanti. Okay, tapak kajian saya daripada Pekan Citra adalah sejauh 20 km dalam masa 15 minit ke 10 minit. Okay, tapak kajian saya ke Bandar Alustar lebih kurang 20 km bersamaan dengan 15 minit. Okay, so bila kamu dah ada tapak kajian, dah pergi tapak kajian kamu, tolong record ataupun kamu tak record pun kamu boleh dapatkan maklumat tu daripada Google Map. Okay, kamu boleh tahu daripada Pekan Citra ke Polymas berapa jarak, mana lagi nodes-nodes ataupun pusat tumpuan lagi yang kamu nak tahu. Mana lagi selain daripada Tasik, selain daripada Pekan Citra. Okey, contoh je daripada Polymas nak ke Anak Bukit. Okey, berapa kilometer dan berapa dia punya masa untuk sampai. So kamu kena record benda tu. Okey, itu salah satu benda, salah satu elemen. Okey, iaitu location, lokasi kajian kamu. Okey, next adalah berkenaan dengan neighborhood contact, iaitu kontak kejiranan. Okay, zoning of neighborhood is important and information could be found with municipal authorities. Apa municipal authorities ni? Municipal authorities ni apa? Kelas ada orang tak kat belakang tu? Pihak berkuasa tempatan. Yes, very good. Okay, kamu boleh dapat maklumat tentang zoning ni kawasan kejiranan kamu boleh dapatkan daripada pihak berkuasa tempatan di mana kajian kamu dijalankan. Jangan salah pergi tempat pula. Kamu buat kajian di Citra, sepatutnya kamu pergi Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Tapi kamu pergi dapatkan Majlis Daerah Yan untuk dapatkan maklumat. Salah lah. Okay, pastikan tempat yang kamu rujuk tu, agensi yang kamu rujuk adalah berkaitan dengan tapak kajian kamu. Okay, numerous issue, visual architectural pattern, street lighting, condition of existing building must be observed. Okay, perkara-perkara yang kamu kena observe ataupun kamu kena perhatikan semasa kamu buat lawatan tapak adalah salah satunya tentang apa isu-isu yang berkaitan dengan visual kawasan kajian kamu. Adakah kawasan kajian kamu ada visual ataupun pemandangan yang menarik untuk dibangunkan? Okey, apa pula dia punya pattern seni bina dia macam mana? Adakah dia banyak seni bina dalam tu seni bina klasik ataupun tak ada lagi sebarang seni bina, ataupun bangunan-bangunan dalam kawasan kajian tu seni bina dia moden. Kamu kena pastikan benda tu. Okey, kamu juga kena tengok dia punya street lighting. Lampu jalan dia macam mana, ada berapa banyak lampu jalan, ada berapa yang rosak, ada berapa yang elok. Okey, kalau ikut betul-betul lah kamu buat site visit ni, benda-benda tu semua kamu kena ambil kira juga sepatutnya. Kenapa penting ni street lighting ni kita kena tahu? Sebab salah satu sebabnya kita nak tengok pencahayaan di kawasan tu pada waktu malam. Adakah dia suram, gelap ataupun dia hidup pada waktu malam. Itu salah satu sebab lah. Okay. Lepas tu condition of existing building. Macam mana keadaan sedia ada bangunan tu? Adakah dia masih lagi elok ataupun dia berkeadaan usang? So itu kamu kena tahulah. Ini kita cerita pasal kejiranan, pasal perumahan yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Okay, this would also include the immediate surrounding the site. Kamu juga kena tahu apa
kawasan kejiranan ataupun kawasan perumahan yang berada di sekeliling tapak kamu. Kamu kena ambil tahu juga benda tu. Okay, the reaction of the surrounding building toward the site and people moving around should be analysed. Okay, pergerakan manusia juga, pergerakan orang juga, sama ada dia masuk ke dalam kawasan kajian kamu atau keluar daripada kawasan kajian kamu kena analyse juga. Okay, itu adalah yang saya ceritakan ni, semua adalah perkara-perkara yang kamu kena tengok di tapak kamu, catat dan juga buat analisis bila kamu balik ke tapak. Okay, daripada neighborhood contact ni, maklumat yang kita nak sampaikan nanti adalah apa dia punya jenis kejiranan dekat kawasan kamu, apa jenis perumahan yang ada, berapa bilangan perumahan yang ada di dalam kawasan kamu, dan apa taman-taman perumahan atau kampung yang ada di sekitar kawasan kajian kamu. Itu semua kamu kena list sekarang. Okay, next adalah subsurface fishes. Apa subsurface fishes ni? Subsurface ni apa? Siapa boleh bagi tahu saya apa subsurface? Permukaan bawah. Yes, permukaan di bawah tanah. Okay, kamu kena tahu apa dia ciri-ciri permukaan di bawah tanah. Dia termasuklah, ni lah geologi, dia punya hydrology, soil genesis, apa jenis tanah yang ada di bawah tanah, bukan di permukaan tanah kawasan kajian kamu. Okay, maklumat ni mana kita nak tahu tanah apa yang ada di bawah tanah tu kan? Kita tak tahu. So mana kita nak dapatkan maklumat ni? Kita nak tahu sama ada tak air, pergerakan air di bawah tanah. Macam mana kita nak tahu perkara tu, kelas? Jabatan mana yang kita nak rujuk? Jabatan guna tanah. Bukan jabatan guna tanah, Jabatan Tanah dan Galian, PTD. Pejabat tanah, kita boleh tahulah. Ada lagi satu, kita boleh pergi dekat Jabatan Geologi pun ada juga, kalau kita nak lebih detail lah maklumat tu. Okay, tapi setakat kamu untuk belajar dalam studio, belajar dalam kelas, saya rasa kita tak sampai lah nak kaji apa yang ada di bawah tanah. Tapi bila kamu dah betul-betul berada dalam bidang ni, itu salah satu benda yang kamu kena tengok. Sebabnya, kenapa kita nak tahu apa-apa yang ada di bawah tanah tu? Tanah jenis apa? Ada tak pergerakan air? Sebab kita nak mengelakkan bila kita dah buat pembangunan ni berlakunya tanah runtuh ataupun berlakunya pergerakan tanah. So kita tak nak. Okay, sebab ni kita tak kaji pun di bawah tanah tu ada apa. Sebenarnya dekat bawah tanah tu ada aliran air ataupun pergerakan air ataupun ada sungai, sebenarnya kita tak tahu, tapi dia berada di bawah tanah. Tiba-tiba kita buat terbangunan. Okay, selepas beberapa tahun bangunan kita pun runtuh. Barulah masa tu kita tahu bahawa dalam tu terdapatnya pergerakan air yang menyebabkan sebenarnya tanah tu bergerak tapi kita tak nampak pergerakan tanah tu. Okey, sebab itulah masa jatuhnya runtuhnya Highland Tower, masa tu kamu dah ada belum? Tak wujud kamu buat. Kamu dah lahir masa tu? Belum. Kamu tak lahir pun lagi masa tu. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang diletakkan di atas perancang bandar. Okey, dia kata perancang bandar tak buat kajian betul-betul. Tak tengok apa yang berlaku, apa yang ada di bawah tanah. Okey, selepas itulah kita ambil kira benda-benda tu. Dan sebab kita tak nak apa yang berlaku di Highland Tower berulang untuk projek-projek lain. Okey, kelas. Faham tak kelas? Faham. Apa elemen yang kamu nak kena tengok masa kamu buat analisis tapak. Okay, next adalah natural surface features. Ini adalah ciri-ciri ataupun apa ciri-ciri semula jadi yang berada di permukaan tapak kamu. Itu pun kita kena tengok. Kita pergi site, bukan saja kita nak tengok apa yang ada di permukaan tapak, tapi kita nak tengok juga apa yang ada di bawah tapak.
Sampai macam tu sekali. Di bawah tanah kita nak tengok juga. Okay. So kita kena kenal pastilah apa natural surface ataupun apa permukaan semula jadi yang ada di kawasan kamu tu. Adakah kawasan kamu tu diliputi dengan rumput-rumput ataupun tak ada rumput langsung, tanah semata-mata. Adakah dekat atas permukaan kamu punya ni banyak pokok? So kena tentukan, kena pasti apa pokok itu. Maka okay, pokok je tak? Okay. Okay, so saya rasa kamu faham kot apa yang saya terangkan tentang subsurface dan juga natural surface ni. Okay, next, perkara yang kamu kena tengok bila kamu research adalah tentang man-made features ataupun ciri-ciri buatan manusia. Contohnya bangunan, dinding, lepas tu apa lagi, tembok, plaza-plaza, bus stop, shelter. Okay, apa sahaja yang dibuat oleh manusia. Benda tu kamu kena tengok. Okay, kamu kena record dalam kamu punya base map yang kamu akan bawa nanti. Okay, itu boleh faham tak? Kamu kena tengoklah sekolah, tengok bangunan, tengok bangunan kerajaan, tengok Petron, tengok stesen minyak Petronas. Itu adalah man-made features yang kamu kena catat. Okay, kalau benda tu ada, catat dalam kamu punya plan. Benda tu memang wujud. Tapi bila kamu jalan-jalan, dalam plan ada, dekat tapak tak ada. Kenapa tu berlaku kamu rasa? Dalam plan ada, kat tapak tak ada. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa kelas? Kalau kamu tengok di dalam plan ada tapi dekat tapak tak ada, maksudnya itu adalah pembangunan yang dalam cadangan ataupun future development. Okay, kita dah siap-siap letak dalam tapak, tapi bila kita pergi dekat kawasan kajian, benda tu belum lagi diimplementkan. Mungkin benda tu tak sampai lagi waktu untuk diletakkan. Contohnya, kita pergi jalan-jalan, sepatutnya kat kawasan tu kalau ikut dalam plan ni ada sekolah. Tapi kita tengok kawasan tu masih lagi kosong, tapak aja. So maknanya plan kamu tu masih lagi dalam peringkat cadangan. Okay, itu kita panggil sebagai future development. Okay. Okay, kalau faham tentang next adalah berkaitan dengan size dan juga zoning. Okay, kamu kena tahu tentang land use of site, adjacent use, zoning restrict. Kamu kena tahu tentang site boundaries kamu. Border kamu sebenarnya daripada mana ke mana, jangan terkeluar pula daripada border. Sebab tu penting bila buat apa-apa planning, lecturer kamu semua tentukan dulu kamu punya boundary dalam plan tu. Dia kata tetapkan dulu border supaya bila kamu buat perancangan tak tersasar keluar daripada border kamu. Itu tujuan ya. Okay, next adalah tentang circulation ataupun sirkulasi yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Kamu kena tengok daripada selebar-lebar jalan sehinggalah sekecil-kecil lorong. Kamu kena kaji. Okay, kamu kena tahu apa jalan-jalan, jenis jalan, hierarki jalan tu. Adakah dia jalan persekutuan, adakah dia jalan tempatan, adakah dia jalan perkhidmatan. So kena tahu. Pernah belajar tak tentang hierarki jalan? Pernah pun. Pernah. Semester berapa tu? Semester 1 Okay. So, kamu tahulah tentang hierarki jalan tu. Okay, kamu kena tahu juga tentang lorong belakang. Lepas tu dia punya fire break.
Lepas tu lorong pejalan kaki. Semua tu kamu kena catat dan juga kamu kena cari maklumat tu untuk dianalisis. Okay, then adalah perkara yang berikutnya adalah utility. Utilities adalah includes power, sewage network, gas network dan juga water supply. Okay, perkara-perkara yang terlibat yang terkandung dalam utility adalah berkaitan dengan bekalan elektrik, bekalan air, bekalan gas ataupun apa ni lagi, pasal sewage network, pasal kumbahan. Okay, itu perkara-perkara yang kamu kena tengok juga. Okay, dia diletak di bawah utility. Okay, kemudian tentang sensory. Sensory ni adalah daripada fotografi yang kamu ambil, apa yang boleh mendatangkan sensor kepada kamu dan juga kawasan kajian. Okay, kamu akan buat sketching, kamu akan buat visual survey, okay, direct observation. Okay, contohnya sensory element ni adalah benda-benda yang kamu boleh yang kamu boleh detect melalui kamu punya deria rasa, deria dengar kamu, deria lihat kamu, deria yang kamu boleh tengok dengan mata, telinga dan juga hidung. Okay, contohnya adalah bising, bunyi bising, asap ataupun beradanya pencemaran di dalam kawasan kamu. Okay, benda tu pun kamu kena rekod. Adakah kawasan kamu ni berlakunya pencemaran air? Adakah kawasan kamu adanya pelibatan ataupun terlibat dengan pencemaran udara? So kamu kena rekod tu juga. Okay. So next adalah kita ada 3 lagi. Okay. Tentang human and cultural. Okay, elemen yang berikutnya yang kamu kena buat, kamu kena tengok dan kena buat analisis adalah tentang manusia dan juga budaya. Okay, apa dia punya populasi yang ada kat situ. Berapa orang tua, berapa orang muda, berapa kanak-kanak, berapa kematian, berapa kelahiran. So semua tu kamu kena tahu apa pekerjaan majoriti penduduk di kawasan kamu. Okay, berapa pendapatan majoriti penduduk di kawasan kamu. Kamu kena tahu. Dan kamu kena rekodkan benda tu semasa kamu buat analisis tapak. Okay. Seterusnya adalah climate ataupun cuaca. Apa cuaca yang ada di kawasan kamu. Kawasan kamu tu kamu kena tahu dalam setahun tu berapa banyak hujan yang turun di dalam kawasan kamu, berapa keras. Okey, ada tak kawasan kamu tu turun salji? Kamu kena pasti. Okey. Lepas tu kamu kena record lah temperature dia secara secara puratanya berapa. Kalau tentang climate ni, agensi yang paling sesuai untuk kamu rujuk adalah Jabatan Kaji Cuaca. Okay, di mana situ dia dah rekodkan berapa banyak hujan. Kalau kamu sendiri nak rekod, memang kamu tak tahu berapa banyak titik hujan yang turun setiap hari. Okay, kamu tak boleh nak catat secara sendiri kamu duduk kat situ, kamu kira titik air hujan. Tak boleh. Okay, nak dapatkan maklumat tentang berapa banyak hujan yang turun dekat kawasan kajian, kamu kena dapatkan dekat Jabatan Kaji Cuaca. Okay, next dan last sekali adalah tentang aesthetic factor visual analysis. Kamu kena tahu tentang dia punya flora dan fauna, tentang dia punya view, rock formation. Tentang rock formation ni adalah tentang batu-batu atau batu-batuan yang ada di dalam kawasan kajian kamu, yang boleh menjadikan dia salah satu faktor yang estetik. Selain tu, ada tak dalam kawasan kamu water body ataupun badan air? Badan air contohnya sungai ke, air terjun ke. So kena tengok. Okay, lepas tu green cover valley, river, mountain. Okay,
Itu adalah merupakan perkara ataupun benda-benda yang bernilai di dalam tapak kamu. So kamu kena pastikan benda tu sama ada tak estetik faktor visual dalam kawasan kajian kamu. Okey kelas, setakat yang saya sampaikan tu boleh dapat ke tidak? Boleh nampak tak bila kamu nak pergi kajian nanti bila kamu nak pergi site nanti, apa faktor-faktor yang kamu nak kena kaji dan tengok? Boleh dapat tak? Boleh dapat Wan. Ke saya cakap ni terlalu cepat? Tak cepat kan? Okey. Cepat sangat? Tak cepat. Okey. Boleh tangkap. Okey, yang lain. Yang lain ada masalah tak? Nak saya panggil nama ke ni? Ada masalah tak Najatul Faika? Najatul Faika? Ya, saya. Ada masalah? Tak ada. Faham tak apa benda yang perkara yang kamu nak kena tengok masa kamu ke site nanti? Faham? Faham? Salah satunya apa? Lokasi dan jarak. Kita Yes. Okey. Akram Hasif. Apa salah satu daripada perkara yang kita kena tengok masa kita pergi site? Akram Hasif, ada ke tak? Ada Wan. Siapa dia? Salah satu perkara yang kita nak tengok? Size and zoning. Yes, size and zoning. Okay. So apa yang saya terangkan tadi, itu adalah perkara-perkara yang akan kamu cari data dia, maklumat dia di tapak kamu, dan itulah juga maklumat yang kamu akan analisis bila kamu balik daripada tapak. Okay. Proses itulah yang kita panggil dia sebagai proses analisis tapak. Okay. Di mana kita analyse semua data-data yang kita ada sebelum kita buat presentation nanti. Okay, hasil daripada analisis ni lah yang kamu akan bentangkan masa kamu buat presentation dengan pensyarah kamu ataupun dengan klien kamu nanti. Okay, pensyarah kamu nak tahu apa lokasi kamu kat mana di bawah kementerian, di bawah pihak berkuasa tempatan mana, dalam mukim mana, jarak dia apa. Okay, semua tu pensyarah kamu akan tanyalah tentang latar belakang kajian, itu tentang location. Dia akan tanya kamu tentang banyak aspek lah. Salah satunya semua dah terkandung dalam yang saya terangkan tadi. Okay, so kamu bukannya pergi site, pergi jalan-jalan, minum air bawah pokok, minum air kat kedai, munggah-munggah. No, kalau itu yang kamu buat, kamu tak akan dapat maklumat yang kamu cari. Okay, dan kita tak boleh berharap sepenuhnya pada Google online semata-mata. Okay, sebabnya selalunya kadang-kadang apa yang ada di dalam Google tu tak diupdate. Okay, sebab tu kita kena juga turun tapak. Sebab kita nak tahu apa dia punya isu semasa, adakah yang dicadangkan dalam plan tu dan diimplementkan ke kawasan kajian. Sebab itulah dalam perancang bandar ada satu bahagian yang kita panggil sebagai site visit ataupun lawatan tapak, proses lawatan tapak. Dan sepatutnya dalam kelas site planning ni pun kita ada satu sesi untuk site visit juga. Tapi benda tu masih lagi dalam perancangan lah. Okay, kalau lah misal katalah kita boleh buat site visit ni, mana lokasi yang kamu nak pergi? Mana lokasi yang kamu rasa kamu nak pergi? Melaka. Melaka? Ke mana, Mekah? Tak ada dah. Okay, ada cadangan? Tengok. Okay, lagi yang paling dekat-dekat kat Kedah ni. Perak. 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 Alustar.
Terus, okay, itu paling elok juga. Jimat belanja. Okay, tak apalah, nanti kita akan bincangkan dulu secara face to face ni. Kamu balik bulan berapa? Ke Poli? Bulan 11. Bulan 11 kan? Paling awal berapa tarikhnya? Belas-belas ke ataupun awal 11 tu? 7 hari bulan ni. 7? 6. 6. Okey, tapi area-area tu kan? Ya. Okey, tak apa. Okey, so ada soalan nak ditanya tak? Kalau tak ada soalan dan kamu faham apa yang saya terangkan, kita sambung next class untuk doktrin ni. Boleh? Ataupun nak teruskan? Kelas, kita nak teruskan ke ataupun kita nak sambung next class? Tak kisah pun. Tak kisah. Next. Okay, saya rasa kita akan sambung next class lah. Okay, saya akan terangkan kamu tentang doktrin perancangan. Dan next class juga kita akan buat quiz satu. Puan, Okay? Yes. slide ni Puan akan bagi tak kat kita orang? Untuk rujukan No, ni. benda ni semua dah ada di dalam textbook kamu. Oh, dah ada Yes, buka. Tu maksudnya kamu tak buka lagi textbook kamu. Oh, okay. Dah buka belum? Dah buka tapi belum Tak sampai ke situ. tak masuk lagi lah. Okay, so okay. Okay, so sementara nak tunggu next class tu, buka-buka lah dulu apa yang patut. Okay, next class kita akan masuk tentang doktrin. Dan next class juga saya akan buat quiz satu. Dan quiz satu adalah apa yang terkandung di dalam topik 2. Okay, jelas tu? Jelas Puan. Jelas. Yeah, jelas. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada. Okay, tak ada means kelas kita untuk hari ni berakhir sampai hari waktu ni lah. Okay, kita akan berjumpa lagi next kelas minggu hadapan. Okay, kalau ada apa-apa perubahan waktu, saya akan maklumkan 1 hari sebelum kelas bermula. Okay, kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam Puan. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Puan.